kisah korban ini juga seringkali kita kaitkan dengan pengorbanan ataupun kisah korban Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim kembali ke Mekah setelah lama dia tinggalkan putera baginda Nabi Ismail dengan ibunya Siti Hajar, sampai di Mekah dalam keadaan kedua-duanya gembira bertemu selepas sekian lama terpisah. Ketika itu turunnya wahyu yang memerintahkan Nabi Ibrahim supaya menyembelih Nabi Ismail sebagai satu korban. Setiap syariat, hukuman ataupun perintah yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pastinya memberikan matlamat dan syafaat yang tersendiri. Walaupun ia agak sukar diterima oleh pandangan mata kasar, begitu jugalah ibadah korban yang pada sejarahnya dimulakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Nabi Ibrahim alaihissalam datang menjumpai anaknya Ismail untuk menyampaikan perintah Allah agar menyembelihnya. Kisah mimpi Nabi Ibrahim yang dikatakan menyembelih anaknya disebut dalam surah As-Saffat ayat 102, bila Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku sayang, ya bunayya, wahai anakku sayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku yang aku menyembelih engkau, yang aku menyembelih kamu. Lalu fanzur madza tara, apa yang kamu, pendapat kamu, apa pandangan kamu? Bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bertahun-tahun baginda menunggu zuriatnya dilahirkan dan akhirnya baginda telah dikurniakan zuriat pada lewat usianya. Namun telah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disembelih zuriat kesayangannya Nabi Ismail alaihissalam. Lalu apa yang disebut oleh Nabi Ismail? Qala ya abati. Lalu dikata Nabi Ismail, wahai ayahku sayang, ya abati if'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diarahkan, apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insya-Allah. Kamu akan dapati aku ni daripada kalangan orang-orang yang sabar. Ekoran daripada peristiwa ini, maka umat Islam meneruskan sambutan Aidiladha setiap tahun sebagai meraihkan pengorbanan demi Allah. Selepas ini kita akan mengupas mengenai ibadah korban pasca COVID-19 di mana seluruh umat Islam berdepan dengan keadaan normal baru dalam mengerjakan ibadah korban pada tahun ini. Ikuti juga perkongsian mengenai sambutan Hari Raya Aidiladha bersama dengan Biro Bernama di Serata Malaysia untuk perkongsian ibadah korban di negeri masing-masing. Penghayatan ibadah korban dari Syria Camp Malaysia dan Islamic Aid Malaysia juga akan kami sajikan kepada anda. Hari Raya Korban atau Aidiladha tahun ini merupakan hari pengorbanan yang menguji setiap umat Islam kerana kita terpaksa berkorban dengan kehidupan normal baru yang tiada kelaziman biasa lagi. Inilah pengertian sebenar hikmah pengorbanan di sebalik ibadah korban. Pelaksanaan ibadah korban juga mempunyai kepentingan dari aspek ekonomi dan sosial. Dari aspek sosial, ini dapat diterjemahkan melalui agihan daging korban yang meliputi seluruh strata sosial masyarakat, sama ada yang miskin atau yang kaya. Ini dapat menggambarkan serta memupuk semangat kesepaduan umat Islam serta dapat menambah semangat setia kawan yang jitu antara umat.
Dari aspek ekonomi pula, menjadi harapan kita bersama agar ada di kalangan umat Islam yang menekuni bidang ternakan lembu, kerbau, kambing atau binatang ternakan lain secara komersial demi kepentingan umat dan juga memenuhi kepentingan fardu kifayah umat Islam agar memperolehi daging halal serta baik khususnya untuk keperluan Aidiladha. Saya berkesempatan menemu bual seorang pengusaha ladang ternakan lembu di Rawang, Selangor. Muhammad Ali Abu Seman, 48 tahun, telah mengusahakan ladang ternakan Ali Maju Farm bersama keluarga sejak 10 tahun yang lalu. Beliau sempat berkongsi pengalaman bagaimana beliau mengusahakan ladang ternakan lembu berbekalkan modal sebanyak RM50,000 dari wang hasil pampasan skim pemisahan sukarela VSS. Saya dulu driver lori. Bila dapat VSS, berhenti driver lori, terus tak tahu nak buat apa. Itulah, buat lembu aja. Sebab apa? Belajar tak tinggi. Lembu yang senang je. Bermula daripada berapa ekor yang Cik Ali? Lebih kurang dalam 5 ekor. Mula, lepas tu 10 ekor. Berkongsi cara-cara penjagaan lembu, beliau berkata, setiap lembu yang diternak adalah patuh syariah dan sesuai untuk dijadikan daging sembelihan ibadah korban. Kalau macam ni, kita jaga, kita boleh tahulah dia tak ada makan tanaman orang tak menyumpah, tak apa. Jadi, kita boleh jamin lah dia cukup sifat daripada tak ada makan tanaman orang dan cacat dia tak ada apa, cukup sifat lah. Jadi untuk kita buat dia terjamin kualiti dia terjamin lah untuk kita buat korban. Cara-cara penjagaan lembu juga harus dititik berat bagi menjamin kesihatan lembu terpelihara. Kandang ini perlu dibersihkan sehari sebanyak 2 kali bagi menjamin kebersihan kandang ini. Rutin harian seorang pengusaha ladang ternakan lembu ialah menguruskan penjagaan secara rapi setiap lembu-lembu belaan beliau. Prosedur persenyawaan in vitro fertilization ataupun lebih dikenali sebagai IVF turut diaplikasikan di ladang Ali Maju Farm. Sperma lembu jantan akan disenyawakan dan proses ini memakan masa lebih kurang 90 hari untuk ibu lembu menghasilkan anak. Seperti pengusaha lembu ternakan yang lain di Malaysia, Ali juga terkesan dengan wabak pandemik COVID-19 yang mana pendapatan untuk tempahan lembu sempena Hari Raya Aidiladha tahun ini amat berkurangan. Perbandingan tu kalau daripada dulu tahun lepas dengan sekarang ni jauh bezalah. Ibarat 2/10. Jauh sangat, bukan separuh lagi. Sebab apa? Surau semua tak ada buat. Surau semua tak ada buat ibadah korban ni, cuma ada masjid. Surau ada buat yang tertentu je saja. Ibarat macam taklah macam tahun lepas lebih kurang dalam 100 lebih 200. Tahun ni sedikit sajalah. Pastinya sambutan Hari Raya Aidiladha di tahun ini amat berlainan dan menjadi titik sejarah yang tidak pernah terfikir akan oleh kita semua. Namun, Aidiladha tetap diraikan dengan normal baharu dan mengikut SOP yang bersyarat oleh kerajaan. Hendak atau tidak, kehidupan baharu ini harus ditempuh bagi memutuskan terus wabak COVID-19 dari bumi ini. Selepas ini, kita akan bersama dengan Nurul Huda Ahmad Lutfi untuk berkongsi mengenai sambutan Aidiladha di Kedah Darul Aman. Terima kasih Azura dan ini pula cerita Aidiladha pasca COVID-19 dari negeri Kedah. Hari Raya Aidiladha pada
begitu berbeza bagi umat Islam di Malaysia kerana kita perlu menyambut perayaan ini dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Ibadah korban dibenarkan oleh kerajaan, namun kita perlu mematuhi SOP yang ditetapkan untuk menyekat penularan wabak COVID-19 di negara ini. Suasana sambutan Hari Raya Aidiladha pada kali ini memberikan pengalaman berbeza kepada pengusaha lembu, memandangkan mereka perlu mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Ia juga satu pengorbanan kepada pengusaha-pengusaha ini dalam memastikan segala SOP dipatuhi sebaik mungkin. Selain, jualan lembu-lembu korban juga berkurangan pada raya kali ini berbanding tahun lepas. Ketika saya menemu bual salah seorang pengusaha lembu di negeri Kedah, Muhammad Aiman Muhammad Zaini, 25 tahun, dari Kampung Putat, Jalan Kodiang dekat Kubang Pasu, berkongsi yang beliau juga tidak terkecuali merasai kelainan sambutan Raya Aidiladha pada kali ini. Tempahan untuk tahun ni kurang memuaskan sebab PKPP ni mungkin orang daripada bandar tak dapat balik lah. Selalunya sambutan untuk korban ni banyak daripada orang yang daripada pekan, daripada bandar turun untuk membuat ibadah korban ni. Perbezaannya daripada segi jualan lembu lah. Berbeza, memang berbeza sangat-sangat. Tahun lepas memang banyak saya je, tahun ni memang kurang banyak. Muhammad Aiman yang memiliki kira-kira 100 ekor lembu korban untuk dijual pada kali ini tetap bersyukur kerana lembu-lembunya masih menjadi pilihan pelanggan untuk melaksanakan ibadah korban nanti. Sehubungan itu, Muhammad Aiman perlu memastikan lembu-lembu ini dijaga rapi dengan pemantauan daripada pihak Pejabat Perkhidmatan Veterinar Daerah Kubang Pasu agar terhindar daripada sebarang penyakit. Terdapat ubat khas untuk mengelakkan lembu-lembu ini daripada dijangkiti penyakit. Muhammad Aiman yang turut menjual kerbau ini sangat mementingkan aspek kualiti lembu-lembunya ini sebelum dijual kepada pelanggan. Lembu-lembu ini diberi makan rumput Napier sebanyak 2 kali sehari, iaitu pagi dan petang. Sehari anggaran 40 beg rumput ini diperlukan untuk makanan lembu-lembu berkenaan. 1 beg seberat 40 kg rumput Napier. Lembu-lembu ini turut dimandikan 2 kali sehari pada pagi dan petang. Kerja-kerja memberikan makan dan memandikan lembu-lembu ini dibantu 6 pekerja Muhammad Aiman yang berumur lingkungan 20-an kesemuanya. Sekian daripada saya, Nurul Huda Ahmad Lutfi, Biro Bernama Kedah untuk Diari Koresponden. Kita selami pula bagaimana masyarakat Islam di negeri Pulau Pinang raikan Aidiladha dengan penuh sederhana dan kerendahan jiwa. Rakan setugas saya Balkis Awang ada laporannya. Ibadah korban merupakan satu amalan yang utama yang berstatus sunat muakkad, iaitu sunat yang sangat dituntut. Menurut Imam Utama Masjid Seberang Perai Tengah, Abu Mansur Maturidi Muhammad Romli berkata, hikmah terbesar ibadah korban ini adalah untuk menzahirkan rasa syukur kepada Allah SWT kerana ibadah korban ini disunatkan kepada orang-orang yang berkemampuan atau orang-orang yang ada lebihan kewangan dan juga kehidupan harian. Korban ialah merupakan satu penyembahan sembelihan daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kalau kita lihat dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu, mereka membuat pelbagai bentuk penyembahan sembelihan. Mereka menyembelih binatang tapi dipersembahkan kepada selain daripada Allah Taala. Contoh dalam konteks dalam kisah Ashabul Kahfi, kalau kita lihat, mereka menyembelih sembelihan tetapi mempersembahkan kepada raja. Ia merupakan satu kesyirikan yang besar, kekufuran yang besar, kesalahan yang besar dari segi akidah kepada Allah Taala.
Pada tahun ini juga, ibadah korban akan disambut dengan penuh kesederhanaan kerana dunia sedang berdepan pandemik COVID-19. Perkara yang saya lihat ialah dalam pelaksanaan ibadah korban pada tahun ini ialah lebih menekankan pada satu sistem yang teratur. Kalau kita lihat sebelum ni, kalau ibadah korban dilaksanakan asal boleh lah, kalau kita kata asal boleh. Menurut Abu Mansur Maturidi Muhammad Romli juga, seperti mana Hari Raya Aidilfitri, Hari Raya Haji ini juga perlu diraikan juga dalam suasana yang sederhana. Bila kita menyambut sesuatu dalam suasana yang sederhana, maka ia akan menimbulkan kerendahan jiwa kita kepada Allah. Berbanding kalau kita menyambut dalam keadaan yang serba seronok, serba meriah, berbeza. Tapi kalau sederhana, ia akan melatih jiwa kita untuk rasa rendah diri kepada Allah. Saya juga sempat menemu bual seorang pengusaha lembu, Muhammad Nasir Awang, dan beliau berkata pandemik COVID-19 yang sedang melanda seantero dunia turut memberi kesan dan tempias kepada perniagaan penjualan lembu yang telah diusahakannya sejak 15 tahun yang lalu. Menurut beliau, ibadah korban tahun ini terdapat sedikit penurunan penjualan lembu berbanding tahun lepas. Persiapan memang adalah stok barang-barang lembu pun memang ada sekarang ni, tapi agak slow sikit lah sebab kita sekarang ni risiko COVID sekarang ni kita agak slow lah. Tapi alhamdulillah tahun ni ya agak nak kurang pun tak banyak jugalah. Yang lepas-lepas kita boleh jual lebih kurang 6-70 ekor. Tahun ni 50 ekor tu ada juga. Cabaran-cabaran yang hadapi ni kita buat masa sekarang ni agak ketara sikit lah sebab kita dilanda COVID kan. Dan risiko tu orang tahu memang tinggi lah. Muhammad Nasir juga memberitahu harga lembu yang telah mendapat tempahan untuk ibadah korban pada tahun ini dijual di antara 4,000 hingga 12,000 bergantung kepada jenis baka lembu. Muhammad Nasir yang mengusahakan sendiri lembu itu bersama isteri dan 3 anaknya berusia dari 11 hingga 15 tahun tanpa mengambil pekerja. Muhammad Nasir mula mengusahakan lembu pada tahun 2005 dengan hanya 4 ekor lembu sahaja dan kini beliau mempunyai 100 ekor lembu dari pelbagai jenis baka. Tahun ini ibadah kurban kali pertama diadakan disambut dengan mengikut prosedur operasi standard yang ditetapkan oleh kerajaan berikutan dunia masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Dan Aidiladha kali ini juga disambut dengan penuh kesederhanaan dan bertepatan dengan penghayatan kita untuk terus mencari keredaan dan ketakwaan pada Yang Maha Esa. Seterusnya, kami singgah berkongsi cerita bersama dengan biro bernama di Perlis. Hari Raya Korban tetap disambut meriah meskipun Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ketika ini sedang berkuat kuasa, namun umat Islam di negara bersedia sedia untuk menyambut perayaan yang mulia ini. Bila korban ini, walaupun ia merupakan korban ini asalnya adalah sembelihan binatang ternakan, tapi dia merupakan syiar agama yang menjadi amalan sunat dilakukan pada hari raya korban dan 3 hari raya tasyrik. Jadi untuk korban ini kerana biasanya dia membangkitkan perhimpunan, jumlah orang yang hadir ramai, kemudian yang akan datang mendapat daging dan seumpamanya, maka kerajaan telah mensyaratkan supaya ada SOP. SOP-nya simple sajalah. Yang penting nak mengelakkan penyebaran penyakit ataupun penyebaran wabak itu. Saya Ahmad Zaidi bin Abdul Bashir, umur 27, usahawan ternakan kambing berbiri negeri Perlis. Dah berapa lama berkecimpung dalam bidang ternakan kambing? Mula start tu dari form 3 sampai sekarang lah, umur 27. Dengan COVID-19 ni juga, lepas tu pelaksanaan PKP dan juga SOP baru yang dikeluarkan untuk korban ni, macam mana punya pandangan? Punya pandangan kita
harus jaga langkah-langkah berjaga-jagalah kan. Pakai mask masa nanti nak operasi sembelih korban akikah ni kena ikut yang SOP lah, jaga pakai apron apa semua yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Itu dengan memastikan kita memakai penjarakan dan tidak berhimpun dengan kadar yang luar daripada kawalan yang sehingga menyebabkan nanti kesesakan dan peminahan penyakit. Saya kini berada di rumah makan lembu ladang ternakan Sita yang mana anda lihat sebilangan lembu ini adalah untuk penyembelihan sempena ibadah korban. Pematuhan kawalan Perintah Pergerakan Pemulihan di ladang ternakan Sita ini yang terletak di Bukit Kuda yang berluasan 5.8 hektar terus dipatuhi dengan memastikan kesemua haiwan yang diternak di ladang ini mematuhi piawaian kesihatan. Dan menurut pengusaha ladang ini iaitu Sita, kesemua haiwan ini telah pun menjalani suntikan vaksin bagi mengawal penularan penyakit berjangkit ataupun virus yang tidak dikenal pasti. Jabatan Perkhidmatan Veterina akan menjalankan penguatkuasaan undang-undang bagi penyembelihan ternakan semasa ibadah korban dijalankan. Ini adalah bagi memastikan pematuhan kepada SOP penyembelihan ternakan semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ini. Oleh sebab itu, semua penyembelihan ternakan adalah diwajibkan untuk memohon permit penyembelihan atau permit khas daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Little you can usahakan ladang ternakan Sita Farm ini sejak 20 tahun lalu. Saya menternak kambing sebanyak 400 ekor, lembu sebanyak 120 ekor dan kerbau 22 ekor dan juga saya ternak rusa. Rusa ada dua jenis, satu Sambadia dengan Timorisis dan juga bekalan yang saya ada ini masih tidak mencukupi untuk penduduk tempatan. Pihak Syria Care Malaysia turut menjalankan tanggungjawab menguruskan amanah ibadah korban dari rakyat Malaysia untuk penduduk bumi Syria yang serba daif. Inilah erti sebenar sebuah pengorbanan. Korban berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu qaruba yang membawa maksud dekat atau mendekatkan. Maka segala amalan yang kita laksanakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dikira sebagai korban. Namun kebiasaannya korban diguna pakai apabila kita menyembelih binatang ternakan kita pada hari raya Aidul Adha. Dalam bahasa Arab ianya juga dikenali sebagai al-udhiyah. Di mana kita ada binatang-binatang yang dengan umur tertentu akan disembelihkan sebagai cara kita menzahirkan pengorbanan dan ibadah kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di Syria Care untuk tahun yang ke-8 secara berturut-turut kami memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk melaksanakan korban di Syria. Dalam daging korban ada bahagian untuk kita, ada bahagian untuk jiran tetangga dan ada juga bahagian untuk fakir miskin. Jadi kita mengambil kesempatan di sini membuka peluang kepada orang ramai untuk melaksanakan korban di Syria dengan kita memberi bahagian kita kepada mereka yang sangat-sangat daif dan memerlukan perhatian kita. Jangan lepaskan peluang ini untuk sama-sama berkongsi gembira dengan mereka di sana. Sambutan Hari Raya Korban kali ini di peringkat Islamic Aid Malaysia juga ada kelainan ekoran COVID-19. Seperti kelaziman baru, IAM juga berdepan dengan normal baharu dalam pengurusan ibadah korban tahun ini. Untuk perkongsian ini, kita bersama dengan IAM untuk Hari Raya Korban pasca COVID-19. Pada tahun 2020 ini adalah tahun yang ke-10 kita telah mengadakan program korban. Dan pada tahun lepas kita terakhir kita mengadakan di
Nepal. Kita adakan di Kathmandu dan juga di wilayah di Bending Hat dan juga di Rautat dan Siraha. Jadi untuk tahun 2020 ni kita akan adakan program korban kita di Sri Lanka, itu peringkat antarabangsa, dan pada peringkat tempatan kita akan adakan di Malaysia, di kebiasaannya kita adakan di Kelantan dan juga di Kedah lah untuk peringkat Malaysia. Jadi untuk norma baru ni dia agak berbeza sedikit daripada yang lepas-lepas, kerana pada tahun ni kita tidak dapat ke Sri Lanka, tapi kita masih lagi mengadakan program kita di Sri Lanka bersama dengan rakan kerjasama kita, rakan NGO kita di Sri Lanka, dan kita akan adakan korban live. Maksudnya kita akan adakan secara live video melalui YouTube. Jadi mereka-mereka yang mengadakan korban ataupun mengambil bahagian dalam program korban bersama Islamic Aid Malaysia, mereka boleh melihat sendiri bagaimana haiwan korban mereka disembelih secara live, dan mereka boleh melihat sendiri lembu-lembu yang kita pilih yang kita akan letakkan nama-nama mereka yang membuat korban. Kita sudah pun sampai ke penghujung kupasan sambutan Aidiladha pasca COVID-19. Semoga ibadah korban yang kita lakukan saban tahun, terutamanya tahun ini, menjadi cetusan rasa natijah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 92 yang bermaksud, kamu sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Saya Azura Mokhtar mengundurkan diri. Assalamualaikum. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak.